Penubuhan Majlis Profesional Sabah, aspirasi Pelan Pembangunan Kerajaan. Menurut Datuk Seri Haji Jinor, Ketua Menteri Sabah, cadangan penubuhan Majlis Profesional Sabah (SPC) adalah tindakan yang dialu-alukan untuk mewujudkan penyelarasan antara profesional dan kerajaan negeri dalam membangunkan strategi sejajar dengan aspirasi Pelan Pembangunan Kerajaan, iaitu Hala Tuju Sabah Maju Jaya. Semua sektor pembangunan memerlukan sumbangan dan kepakaran profesional dalam pelbagai bidang, serta majlis yang dicadangkan itu relevan dalam mewujudkan sinergi idea dan usaha untuk memacu pembangunan Sabah. Berita seterusnya, Yahya Husin dilantik YDP MUIS yang baharu. Mantan Timbalan Ketua Menteri, Datuk Seri Yahya Husin dilantik sebagai Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS yang baharu. Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor menyerahkan watikah pelantikan kepada Yahya di pejabatnya di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, PPNS. Yahya, 71, merupakan mantan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Sabah dan mantan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Petagas. Beliau menggantikan Datuk Seri Dr. Hasbullah Muhammad Taha. Berita seterusnya, 500 bakul makanan diagihkan kepada golongan memerlukan di Dun Membakut. Menurut Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif, sumbangan bakul makanan ini disumbangkan oleh keluarga ahli perniagaan Datuk Teo Cheng Ping alias Ahkong yang diadakan dalam satu majlis ringkas di Pekan Membakut Jaya. Datuk Muhammad Arifin berharap sumbangan seumpama ini akan dapat membantu meringankan beban penduduk yang ketika ini terkesan akibat pandemik COVID-19. Selain itu, beliau merakamkan penghargaan kepada semua pihak, khususnya organisasi bukan kerajaan, NGO, syarikat swasta termasuk ahli-ahli perniagaan atas sumbangan mereka kepada masyarakat di negeri ini. Berita seterusnya, JKNS laksana strategi baharu dalam pelaksanaan pemberian vaksin. Pengarah JKNS, Dr. Rosnani Mudin berkata, beliau telah mengadakan perbincangan bersama Jawatan Kuasa Petugas Khas Imunisasi COVID-19 CITF Negeri di mana JKNS akan membuat strategi terutama di PPV. Dengan perubahan strategi ini, JKNS berupaya untuk mengganda 2 kali ganda pemberian vaksin di semua PPV di Sabah sementara menunggu kedatangan vaksin yang akan dihantar ke Sabah seperti yang dijadualkan. Berita seterusnya, orang ramai diminta tampil jayakan kempen derma darah bersepadu esok. Menurut Francis Mujim, Presiden Persatuan Thalassemia Sabah, krisis kekurangan bekalan darah semakin ketara dan menjejaskan kehidupan individu-individu yang memerlukan bekalan darah seperti pesakit thalassemia dan juga pesakit-pesakit kanser. Walau bagaimanapun, usaha keras pihak tabung darah dalam memastikan bekalan darah mencukupi menjadi suatu kebanggaan kerana mereka tidak pernah berputus asa membantu pesakit meski berhadapan dengan cabaran dan kekangan dalam mendapatkan bekalan darah. Berita seterusnya, 2,340 metrik tan gula akan tiba ke Sabah secara berperingkat di 3 pelabuhan. Menurut Georgie Abbas, pengarah KPDN HEP Sabah, daripada jumlah itu sebanyak 590 metrik tan gula dijangka akan tiba berperingkat di pelabuhan Sepanggar. Manakala 650 metrik tan bekalan gula akan tiba di Pelabuhan Sandakan dan 1,100 metrik tan lagi di Pelabuhan Tawau. Bekalan gula pasir ini akan diterima daripada 2 buah kilang gula yang merupakan pembekal utama gula di seluruh Malaysia, iaitu Central Sugars Refinery Sendirian Berhad dan MSM Prai Sendirian Berhad. Berita seterusnya, ular sawa telan anak kambing. Seekor ular sawa sepanjang 12 kaki ditemui dalam kandang kambing dan telah menelan seekor anak kambing di kampung swasta. 9 pegawai dengan pelbagai pangkat diketuai oleh penguasa bomba kanan Awang Dinin Awang Ajak
dengan menaiki 2 buah jentera bergegas ke tempat kejadian kira-kira 28 km jarak dari balai. Setiba di lokasi kejadian, pasukan bomba menemui seekor ular sawah sepanjang 12 kaki tersebut masih berada dalam kandang kambing dan telah menelan seekor anak kambing. Berita seterusnya. COVID-19. Pemandu teksi sapu cetus kluster komuniti di Sabah, 44 kes sehingga kini. Kluster ini dikesan apabila kes indeks seorang lelaki berusia 69 tahun iaitu pengusaha teksi sapu disahkan positif ujian RTK di Hospital Beaufort pada 3 Julai lalu dalam saringan kemasukan wad. Kes juga mengalami gejala demam dan batuk sejak 1 Julai lalu. Daripada 71 kontak yang disaring, kluster ini merekodkan kadar positif sebanyak 60.5% dengan jumlah kumulatif 44 kes termasuk 4 baharu pada hari ini. Berita seterusnya. SMK Ranca-Ranca anjur dialog prestasi untuk calon SPM 2021 bersama ibu bapa. Menurut Pengetua Wan Azman Wan Awang, pihak sekolah memerlukan kerjasama ibu bapa dalam memberi galakan dan motivasi kepada anak-anak agar sentiasa bersemangat dan bersiap sedia mengikuti pembelajaran dan pengajaran di rumah PDPR sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dialog prestasi ini membolehkan interaksi dua hala di antara ibu bapa dengan pihak sekolah bagi merungkai pelbagai masalah mengenai pembabitan pelajar tingkatan 5 dalam PDPR dan membincangkan pencapaian mereka dalam ujian pertama pada Mac lalu. Jangan lupa like, share dan subscribe kami di channel YouTube Sabah Media. Lo nanti COVID-19, kita mesti menang.